Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala pihak pengurusan Surau Nur Hidayah USJ 9. Maka program pada malam ini adalah anjuran program bulanan Surau Nur Hidayah USJ 9. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi surau di atas peluang yang telah diberikan ini. Yang saya rahmati dan juga kasih pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, barisan, para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, ahli qaryah dan juga jemaah, serta semua sahabat-sahabat yang berada di platform Facebook page pada malam ini. Alhamdulillah kita bertemu, dan pada malam ini seperti biasa selalunya kita akan berkongsi tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bersiaran kuliah di Facebook page Surau Nur Hidayah. Namun sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu malam ni kita nak belajar tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab ada pepatah Arab menyebut tashabbahu biqaumin illam takunu mithlahum. Hendaklah kamu belajar mencontohi, menyerupai sesuatu kaum walaupun kamu tak mampu menjadi seperti mereka. Kenapa? Sebab kita nak menjadi seperti sahabat memang jauh. Memang kita sukar nak menjadi seperti mereka. Namun pepatah Arab menyebut hendaklah cuba mencontohi, menyerupai, menyamai orang-orang yang hebat walaupun kamu tak akan menjadi seperti mereka. Fa inna tashabbuha, kerana sesungguhnya mencuba untuk menyerupai, mencuba untuk menyamai orang-orang yang telah berjaya, orang-orang yang hebat, falahu, sebenarnya adalah kejayaan untuk kita. Lalu bila kita baca kisah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, walaupun kita tak boleh nak menjadi seperti mereka, tetapi kita baca kisah mereka supaya kita boleh cuba-cuba untuk belajar meniru mereka, mencontohi mereka, dan itu sebenarnya adalah asbab kejayaan untuk kita. Sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang telah ditarbiyah, dibimbing oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada malam ni kita nak baca kisah siapa? Kita nak baca kisah tentang seorang sahabat di mana Khalifah Umar bin Khattab pernah menyebut, jangan pernah lantik dia jadi panglima. Jangan pernah lantik dia jadi panglima. Kerana dia terlalu berani, dia tersangat berani, sehingga kan dia akan menjadikan seluruh pasukan tentera Islam binasa. Lalu siapakah sahabat yang sangat-sangat berani ini? Maka beliau adalah abang kepada Sayyidina Anas bin Malik.
Siapa tak kenal Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalaulah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu dengar nama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Anas bin Malik adalah umpama panglima dalam ilmu. Dia umpama panglima dalam ilmu. Dia adalah rujukan dalam ilmu. Dia adalah orang yang terkehadapan dalam ilmu. Itu Anas bin Malik. Beliau adalah umpama panglima dalam ilmu. Seorang ilmuwan yang hebat. Seorang yang mana sangat banyak meriwayatkan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi abang dia adalah seorang panglima dalam medan pertempuran. Walaupun beliau tidak pernah dilantik menjadi panglima kerana keberanian beliau yang luar biasa, namun maksud panglima dalam medan perang adalah beliau adalah contoh yang mana disebut-sebut ketika mana dalam peperangan. Lalu siapakah nama beliau? Bara' bin Malik. Sahabat-sahabat Nabi yang bernama Bara' yang famous ada 2 orang. Maka ini yang kita nak kongsikan pada malam ini, iaitu Bara' bin Malik. Dan ada seorang lagi sahabat Nabi yang terkenal juga bernama Bara', tetapi itu adalah Bara' bin Azib. Lalu sahabat-sahabat boleh catat, kerana dengan catat kita mudah ingat. Lalu ada satu Bara' bin Malik, abang kepada Anas bin Malik. Dan ada seorang lagi Bara', tetapi itu Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini adalah sahabat yang luar biasa, Bara' bin Malik. Maka penulis buku iaitu ini daripada kitab Suwarun min Hayati Sahabah. Penulis buku menyebut beliau adalah seorang yang mana daripada sudut zahirnya tidaklah pada waktu itu sedap mata memandang, sebab beliau adalah seorang sahabat, seorang yang simple, seorang yang pada waktu itu seorang yang simple, seorang yang pada waktu itu seorang yang sederhana. Itu dia punya zahir. Namun walaupun begitu, dalamannya adalah seorang yang sangat berani. Luaran dia, beliau adalah seorang yang kurus, yang taklah terlalu tinggi. Daripada sudut penampilannya tidaklah terlalu sedap mata memandang. Kana ash'ath aghbar dha'ilal jism. Akan tetapi walaupun luarannya begitu, tetapi kata penulis buku Dr. Rifat Bashar, beliau kalau berperang dalam satu peperangan, dia boleh pada waktu itu melawan dan mengalahkan 100 musuh. Punya berani. Kita kadang-kala bila nak lawan seorang pun kita dah takut. Kita lari mungkin. Kita takut. Kita tak yakin dengan apa yang kita ada. Kita tak berani. Tetapi Bara' bin Malik, dia boleh kalahkan 100 orang musuh dalam satu pertempuran. Itu Bara' bin Malik. Sangat berani. Walaupun badannya taklah sado mana. Badan dia kurus. Badannya adalah ringan. Tetapi keberanian beliau luar biasa. Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia punya berani itu daripada dalam. Dia punya berani tersebut daripada dalam. Sebab itu kata penulis buku, walakinnahu ma'adzali qatala mi'ah minal musyrikin mubarazatan wahidah. Sekali lawan dia boleh kalahkan 100 orang musuh dalam sekali perlawanan. Jadi daripada sini kita nak belajar bahawa sifat para sahabat antaranya pada Bara' bin Malik ini adalah keberanian. Kerana dalam hatinya ada Allah, dia tak takut kepada selain daripada Allah. Masalahnya kita kadang-kala dalam hati kita ada takut kepada selain daripada Allah. Maka sebab itu kita penuh dengan ketakutan. Bara' bin Malik ini dia punya berani, dahsyatnya berani dia sangat luar biasa. Sehingga kan Khalifah Umar bin Khattab pernah menyebut bahawa jangan sesiapa melantik Bara' bin Malik dalam mana-mana perang sebagai ketua. Jangan lantik dia. Alla yuwalluhu ala jaishin min juyushil muslimin. Itu adalah deklarasi yang Umar bin Khattab tulis kepada semua gubernur dia. Jangan pernah sesiapa lantik Bara' bin Malik sebagai ketua. Bukanlah kerana dia tak pandai perang, tidak. Tetapi kenapa? Khaufan min an yuhlikahum biiqdamih. Risau dan takut kalaulah Bara' bin Malik ini dia jadi ketua, habis semua akan syahid tentera dia. Sebab dia dahsyat berani, sangat berani.
Ini Bara' bin Malik, abang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka kata penulis buku, jom kita dengar bagaimanakah keberanian Bara' bin Malik. Mungkin kita nak tertanya-tanya, berani dia macam mana? Apa bukti dia? Maka penulis buku mengajak kita untuk menghayati. Dia ada banyak peristiwa. Antaranya kita nak kongsikan peristiwa yang pertama ini. Maka ketika mana baginda Nabi SAW wafat, dan kewafatan baginda Nabi SAW adalah satu kesedihan yang mana dirasai oleh umat Islam. Kewafatan baginda ianya dirasai oleh kebanyakan manusia, sehingga kan Anas bin Malik bila beliau nak gambarkan hari kewafatan baginda, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih gembira yang pernah dialami oleh penghuni Madinah lebih daripada ketika mana Rasulullah mula-mula menjejakkan kaki ke Madinah. Itu adalah hari yang paling best, hari yang paling bahagia, hari yang paling gembira. Kata Anas bin Malik, dan tidak ada satu hari yang lebih menyedihkan, yang lebih mengguriskan perasaan, yang lebih menyayat hati lebih daripada hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, maka ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pada waktu itu berlakulah satu ujian yang sangat besar pada dunia Islam. Pada dunia Islam berlaku satu ujian yang besar. Apakah ujian yang berlaku? Maka pada waktu itu orang-orang yang baru masuk Islam, sebab ada orang yang baru masuk Islam tak sampai setahun sebelum Nabi wafat, ada orang yang baru masuk Islam setahun lebih sebelum Nabi wafat, ada orang yang baru masuk Islam, ada yang tak sampai setahun, baru beberapa bulan. Orang-orang yang baru masuk Islam ini, maka ketika mana Nabi SAW wafat, maka ramai di antara mereka yang murtad. Sehingga kan kata Dr. Rifat Bashar, beliau menyebut bahawa pada setiap negeri, pada setiap tempat yang orang yang dah masuk Islam, pasti di situ ada orang yang murtad. Sama ada keseluruhan ataupun sebahagian besar. Hanya 3 negeri sahaja yang langsung tidak ada orang murtad, kerana kekuatan iman mereka, betapa rusuh dan juga terpasaknya iman mereka. Maka apakah 3 negeri yang tak ada orang murtad? Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, dan juga penduduk Taif. Tak ada orang murtad. Selain daripada 3 tempat ini, maka pada waktu itu setiap negeri, setiap tempat, maka ada orang murtad. Sama ada keseluruhan penduduknya ataupun pada waktu itu hampir sebahagian besar dia. Sehingga kan pada waktu itu Abu Bakar dia seorang yang tegas. Dia kata kita kena kosongkan Madinah dan kita kena memerangi nabi-nabi palsu ini. Padahal pada waktu itu sahabat pun mereka berbeza pandangan dengan Abu Bakar. Ada yang berkata, wahai Abu Bakar, kalaulah Madinah kosong kerana kita keluarkan tentera-tentera, maka minta maaf. Maka para sahabat berbeza pendapat. Dia kata, wahai Abu Bakar, kalaulah kita keluarkan seluruh yang masih Islam ini, nescaya Rom akan datang serang Madinah. Sebab dalam waktu yang sama tentera Usamah bin Zaid sedang menuju ke Rom. Tentera Usamah bin Zaid. Maka para sahabat tak bersetuju. Tetapi Abu Bakar kata tidak, kita mesti selesaikan now and now. Sekarang ni kita mesti selesaikan masalah murtad. Kalaulah tidak, ia bakal menjadi lagi teruk, ia akan menjadi barah. Maka itu satu ujian yang besar yang dihadapi oleh umat Islam, terutamanya Presiden Perdana Menteri pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kerana hanya 3 tempat yang tak ada orang murtad. Maka pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia telah sediakan 11 pasukan tentera yang dia nak hantar pada setiap penjuru yang mana orang-orang murtad ini. 11 pasukan. Daripada banyak-banyak orang murtad,
Antara yang berlaku juga adalah datangnya nabi palsu. Dan banyak nabi palsu. Ada nabi palsu yang lelaki, ada nabi palsu yang perempuan, ada nabi palsu yang muda, ada nabi palsu yang tua. Minta maaf, saya terlanggar kamera. Okey. Antara nabi palsu yang pada waktu itu mempunyai pengikut yang sangat ramai, pengikut dia sangat ramai, adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, dia punya tentera sahaja lagi banyak daripada jumlah tentera yang Nabi pernah bawa ke Tabuk. Yang Nabi pernah bawa ke perang Tabuk sebelum Nabi wafat. Tentera yang paling banyak yang Nabi pernah bawa adalah seramai 30,000. 30,000 tentera, 30,000. Akan tetapi Musailamah Al-Kadzab bukan bilangan pengikut dia, tentera dia. Bilangan tentera Musailamah Al-Kadzab pada waktu itu adalah 40,000 orang. Punya ramai dia punya tentera dia. Dan tenteranya ini adalah kebanyakan daripada kabilah dia. Kabilah dia yang pada waktu itu dikenali sebagai Banu Hanifah. Antara kabilah yang besar di tanah Arab, di semenanjung Arab. Antara kabilah yang pada waktu itu jumlah mereka ramai. Dan pengikut-pengikut ni, dia ikut Nabi Musailamah sebagai Nabi ini bukanlah kerana dia percaya. Sebab itu ketika mana dinukilkan tentang kata-kata pengikut Musailamah, kata pengikut Musailamah pada waktu itu, asyhadu anna Musailamah kadzab, kami bersaksi bahawa Musailamah ni memang pendusta dan Nabi SAW adalah yang benar. Tetapi kenapa mereka masih ikut Musailamah? Maka mereka berkata, kerana beliau adalah daripada kabilah kami, beliau adalah Rabi'ah, sementara Muhammad pada waktu itu adalah daripada Mudar. Orang Arab ni dia punya sifat kekabilahan dia sangat kuat, fanatik kepada kebangsaan dia sangat kuat. Dan kabilah Mudar dan Rabi'ah, dia memang dah ada pada waktu itu keserasian, pertembungan, pergaduhan lama sebelum daripada kelahiran Nabi lagi. Lalu mereka kata, kenapa kami ikut Musailamah? Kenapa kami tinggalkan agama Muhammad walaupun kami tahu Muhammad adalah benar dan Musailamah ni pendusta penipu? Kerana Musailamah ni orang kami. Musailamah ni adalah orang Rabi'ah dan Muhammad adalah Mudar, dan korang pun tahu Mudar dan Rabi'ah ni tak pernah bersama. Itu kata-kata pengikut Musailamah. Maka daripada sini juga kita belajar, kadangkala sifat kekabilahan pada waktu itu fanatik tak bertempat kepada kepada asabiyah ini, ianya akan menjadi membutakan mata hati kita daripada kebenaran, akan menjadikan kita sanggup untuk bersama dengan kesesatan, padahal itu adalah benda yang salah. Ini kita boleh belajar. Kerana pengikut Musailamah cakap terus terang, kami tahu Muhammad benar, kami tahu Musailamah pun dusta, tapi Musailamah ni orang kami, dia Rabi'ah, dan Muhammad adalah Mudar, dan korang pun tahu Rabi'ah dan Mudar adalah orang yang mana tak pernah bersama daripada ratusan tahun dulu, ribuan tahun dulu. Mereka ni ada pada waktu itu ketidaksamaan. Itu masalah dia. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia daripada 11 pasukan tadi, tak cukup jari, 10 campur 1, 11. Daripada 11 pasukan dia, Abu Bakar mula-mula hantar tentera Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal pun baru masuk Islam lebih kurang 3 tahun daripada tahun 8 Hijrah. Maka Abu Bakar hantar Ikrimah bin Abi Jahal untuk menentang dan berlawan dengan tentera Musailamah. Tentera Musailamah ni adalah orang-orang yang pernah masuk Islam. Mereka tahu tentang syahid. Mereka tahu pada waktu tu tentang perjuangan. Maka dalam pertempuran antara Ikrimah dan juga Musailamah punya tentera Musailamah menang besar. Kalah tentera Ikrimah. Kalah tentera Ikrimah. Macam contohlah, bila contohnya ada gangguan jin. Kadang-kadang jin-jin yang ganggu ni adalah jin Islam. Jin Islam. Lalu sebab itu jin Islam bila dibaca contohnya ayat-ayat Al-Quran, dia tak terkesan apa-apa. Bahkan kadang-kadang dia tolong betulkan.
sebab dia dah tahu tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan ada juga jin yang munafik, yang pada waktu itu dia tak ada masalah dengan ayat Al-Quran, seperti mana jin kafir yang rasa panas terbakar bila dibaca ayat Al-Quran. Maka sama juga tentera Musailamah, mereka ni dulu Islam, mereka pernah nampak Nabi, pernah pada waktu itu melihat mukjizat Nabi, ada sebahagian daripada mereka pernah bersama dengan Nabi. Lalu mereka ada nilai-nilai pada waktu itu tentang syahid, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang mujahadah. Maka pada peperangan pertama, tentera Ikrimah bin Abi Jahal kalah. Sebab itu kata penulis buku, hazama Musailamatu awwala jaishin kharaja ilaihi min juyushil muslimin biqiyadati Ikrimah bin Abi Jahal wa raddahu ala aqabih. Tentera Islam kalah. Daripada 11 pasukan itu, pasukan pertama yang dihantar, pasukan yang lain pergi tempat lain, kerana banyak lagi tempat-tempat yang murtad, banyak lagi tempat yang Nabi palsu, banyak lagi tempat yang macam-macam masalah. Maka pasukan Ikrimah bin Abi Jahal kalah. Padahal pada waktu itu Ikrimah bin Abi Jahal antara panglima yang dahsyat juga, yang hebat juga. Maka bila pasukan Ikrimah bin Abi Jahal kalah, maka Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu hantar general yang kedua, general yang tak pernah kalah, general yang mana sangat bijak dalam peperangan, general yang dia boleh ubah kekalahan kepada kemenangan dengan izin Allah semestinya. Beliau dikenali sebagai Saifullahil Maslul, beliau dikenali sebagai pedang Allah. Siapakah beliau? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Al-Walid ni dahsyat. Bahkan ketika mana Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab dia hantar surat kepada Khalid. Dia kata, wahai Khalid, aku dah jadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Maka semenjak ini aku tak akan jadikan kamu sebagai panglima lagi. Sebab apabila engkau jadi panglima, maka pada waktu itu tentera terlalu yakin yang engkau menang, sehinggakan mereka lupa semuanya datang daripada Allah. Maka ini satu ujian. Maka bukan kerana aku tak percaya kepada kamu wahai Khalid, tetapi aku tak nak orang pada waktu itu dia terlalu yakin Khalid panglima je mesti menang, Khalid panglima je pasti tak akan kalah. Tetapi mereka lupa kepada Allah. Lalu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pandangan Umar dia gantikan Khalid dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sehinggalah Abu Ubaidah syahid dalam ta'un Amwas di Syam kemudian hari. Tapi zaman Abu Bakar, Khalid bin Al-Walid masih lagi general. Maka Abu Bakar perintahkan Khalid bin Al-Walid untuk bawa tentera dia, dan dia memang dahsyat. Ketika mana dia masuk Islam pun, Nabi pada waktu tu dia dah pernah jadi general. Maka Khalid bin Al-Walid pada waktu itu pusingkan tenteranya daripada arah lain yang sepatutnya dituju, pada waktu itu menuju ke Musailamah Al-Kadzab. Maka berlakulah peperangan. Iltaqal Jaishan, berlakulah peperangan di mana? Di Yamamah yang terletak di Najd. Nanti bila dah habis kelas nanti, kuliah nanti, sahabat-sahabat boleh pada waktu itu cek dekat Google Map Yamamah dekat mana. Maka pasukan ini bergerak ke Yamamah. Zaman itu Yamamah tempat Banu Hanifah, orang-orang Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika mana pada waktu itu dia sampai di Yamamah, tak terus tunggu lama, berlakulah perang yang sangat dahsyat. Musailamah dengan tentera dia yang pada waktu itu ta'assubkan dia, dan jumlah mereka lebih besar, 40,000, beserta dengan Khalid bin Al-Walid yang pada waktu itu sangat dahsyat dalam taktik, sangat dahsyat dalam peperangan. Berlakulah satu peperangan yang dahsyat. Maka apa yang berlaku pada permulaan perang, tentera Khalid bin Al-Walid hampir-hampir kalah, terlalu dahsyat. Dan daripada sini juga kita belajar, maka kadang-kala orang-orang yang ikut, yang sesat ni, kadang-kala semangat dia luar biasa. Dan kita akan perasan, okey, dah azan, saya tak sempat lagi masuk pada Bara' bin Malik. Kita akan sambung lepas azan lagi lebih kurang 8 minit, dan kemudian kita akan solat. Kita akan sambung lagi 5 minit sebab antara azan dengan iqamah ada waktu.
kita sama-sama jawab azan kepada yang mendengar azan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa sallallahu Allah rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah. Innaka la tukhliful mi'ad. InsyaAllah saya sambung, minta maaf saya terlanggar lagi. Saya akan sambung lebih kurang lagi 7-8 minit sehinggalah masuk waktu iqamah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bertembunglah dua pasukan. Pada awalnya tentera Islam hampir-hampir kalah. Sehingga kan kata Dr. Rifa'an Bashar apa yang berlaku. Pada waktu itu tentera musuh dah sampai kepada kemah tentera Islam punya general, khemah Khalid bin Al-Walid. Selalunya dalam peperangan khemah general adalah yang paling belakang, yang paling terkawal. Maka tentera Musailamah ni dia begitu dahsyat jumlah mereka. Pada waktu itu semangat mereka telah sampai kepada kemah tentera Khalid bin Al-Walid dan mereka siap cabut kemah Khalid bin Al-Walid. Dan Khalid bin Al-Walid pada waktu itu terluka dengan dahsyat dalam peperangan tersebut. Maka ini adalah keadaan yang sangat khatar, sangat getir kata penulis buku. Keadaan yang pada waktu itu sangat mendebarkan sebab mereka dah menyelusup masuk daripada arah depan sampailah ke belakang, sampailah ke kemah General Panglima Tentera Islam pada waktu itu dan mereka siap cabut kemah Khalid bin Al-Walid sebagai amaran. Dan Khalid bin Al-Walid pun terluka pada saat itu. Maka Khalid bin Al-Walid pada waktu itu ditukar taktik. Ada beberapa perkara yang dia buat. Pada waktu itu ditukar taktik, ditukar cara susun pasukan dia, ditukar panglima dia. Ada beberapa panglima dia yang dahsyat. Sebelum kita masuk pada Bara' bin Malik, antaranya adalah panglima orang Ansar yang bernama Thabit bin Qais. Maka pada waktu itu ketika mana Khalid bin Al-Walid telah bagi motivasi pada pasukan dia, telah pada waktu itu naikkan semangat pasukan dia, maka pada waktu itu salah seorang panglima dia yang baru yang bernama Thabit bin Qais, dia memegang panji-panji orang-orang Ansar. Maka pada waktu itu dia telah korek tanah sampai ke lutut. Ini para sahabat sebab mereka dah hampir kalah pada permulaan perang. Maka dia korek tanah sampai ke lutut sebab dia pegang panji-panji. Zaman tu siapa yang memegang bendera panji-panji, kalaulah dia punya bendera jatuh, dikira pasukan tu kalah. Dan ada beberapa panji-panji, ada panji yang kiri dan kanan, Maimanah dan Maisarah, ada panji-panji yang utama yang dipegang oleh Khalid bin Al-Walid, dan ada juga panji-panji yang kecil. Maka ditanam badan dia sampai ke dia punya lutut. Dan pada waktu itu dia seolah-olah tak nak berganjak daripada tempat dia. Dia mempertahankan panji-panji dia, pasukan dia dan tentera dia. Sebab kalau dia berundur, pasukan dia pun berundur. Kalaulah dia bertahan, pasukan dia pun bertahan. Maka berlakulah perang yang dahsyat. Sehinggalah akhirnya Thabit bin Qais
radhiyallahu anhu, beliau syahid meninggal dunia. Begitu juga Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab dia pun memegang panji-panji tentera Muhajirin. Zaid bin Khattab adalah adik-beradik dengan Umar bin Khattab. Maka dia pun sama. Pada waktu itu dia cakap dengan orang-orang Muhajirin, kita maju, sehinggalah akhirnya dia pun syahid meninggal dunia. Bila Khalid bin Al-Walid nampak pada waktu itu satu-satu panglima dia syahid, sebab dia panglima tertinggi, dia adalah jeneral tertinggi, dan bawah dia ada panglima-panglima yang lain. Thabit bin Qais syahid, Zaid bin Khattab syahid. Maka di sinilah datangnya untuk membawa senjata tersembunyi. Apakah senjata tersembunyi Khalid bin Al-Walid? Maka pada waktu itu Khalid bin Al-Walid dia telah menyeru, dia telah memanggil Bara' bin Malik. Bara' bin Malik dia tak diberikan jawatan sebab dia terlalu berani, dia terlalu dahsyat. Maka pada waktu itu Khalid bin Al-Walid dia menjerit, dia memanggil Bara' bin Malik. Pada waktu itu dia menjerit, zalika anna Khalidan hina ra'a watisal ma'rakah. Bila dia nampak peperangan makin dahsyat, panglima dia syahid, musuh dah sampai ke kemah dia. Pada waktu itu ditembusi pertahanan tentera Islam sebab jumlah mereka banyak. Pada waktu itu keta'assuban kepada Musailamah menjadikan mereka punya semangat luar biasa. Maka pada waktu itu iltafata ilal Bara' ibn Malik, Khalid bin Al-Walid dia menyeru, dia memanggil Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Khalid bin Al-Walid, majulah kamu wahai Bara' bin Malik. Maka bila Bara' bin Malik dia dah dapat tugasan, selama ni dia berperang biasa, maka dia pun pandang kepada kaum dia adalah orang Ansar. Dia kata, ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, la yufakkiranna ahadum minkum birruju' ilal Madinah. Jangan sesekali sesiapa pun daripada korang sanggup berfikir nak balik ke Madinah. Itu balik ke Madinah. Macam contoh saya, Umar, jangan fikir pun nak balik Shah Alam. Safiyah, jangan balik pun contoh nak balik ke Semenyih. Ataupun contoh Kak Zaliha, jangan fikir pun nak balik ke Tanjung Malim. Seolah-olah begitu. Seorang-seorang dia cakap, jangan fikir pun nak balik ke Madinah. Dia punya semangat tu luar biasa, keberanian dia luar biasa. Tadi sekadar contoh, harap jangan ada terasa. Maka pada waktu itu dia kata, jangan fikir pun nak balik ke Madinah. Dah tak ada dah Madinah selepas ni. Madinah dah tak ada. Ini adalah yang terakhir untuk kita. Yang ada sekarang hanyalah Allah. Dan kemudian kalaulah kita apa pun terjadi, kita akan beroleh syurga. Maka pada waktu itu Bara' bin Malik dia bawa pasukan dia, iaitu orang-orang Ansar, dan pada waktu itu dengan penuh berani dia mara ke depan. Dia mara ke depan dan dia mula melibas musuh, sehinggakan musuh terpaksa berunduk buat kali pertama setelah sekian lama ke dalam mereka punya benteng. Ke dalam mereka punya benteng. Musuh terpaksa berundur hanya dengan keberanian Bara' bin Malik. Pada sahabat yang lain pun berani, tetapi Bara' bin Malik ni luar biasa. Musuh pun berundur. Maka asalnya musuh punya kubu itu dipanggil kebun hadiqah. Tetapi selepas daripada itu dipanggil hadiqatul maut, taman kematian. Kenapakah dipanggil taman kematian padahal yang ada dalam tu hanya musuh? Kenapa dipanggil taman kematian? Bila musuh dah berada dalam mereka punya taman yang sebenarnya adalah kubu, digelar taman, dan temboknya sangat kukuh, pintunya sangat kukuh, tak boleh nak masuk. Dan pada waktu itu musuh mereka mula menyerang pada waktu itu dengan panah. Lalu tentera Islam yang berada dekat tempat terbuka mula diserang dengan dahsyat. Maka pada waktu itu Bara' bin Malik dicakap dengan kawan-kawan dia, wahai sahabat-sahabat, engkau semua letakkanlah aku di atas perisai. Engkau letakkanlah aku di atas perisai, dan letakkanlah bawah perisai ini panah-panah kamu. Maksudnya kamu tarik panah dan letakkan di hujung panah-panah kamu yang sekian banyak itu perisai. Sebab pada waktu itu musuh diserang tentera Islam dengan panah,
daripada jarak jauh, lalu banyak tentera Islam terkorban. Maka pada waktu itu Bara' bin Malik dia minta letakkan dia atas pada waktu itu perisai. Bawah perisai adalah ratusan panah tentera Islam, dan pada waktu itu mereka disuruh untuk lepaskan panah itu sekaligus. Maka Bara' bin Malik dicampak masuk pada waktu itu seorang diri dalam puluhan ribu tentera musuh yang sedang bertahan dalam kebun itu. Maka dia seorang diri pada waktu itu telah bunuh seramai mungkin musuh, sehingga kan akhirnya dia berjaya buka pintu kubu. Sahabat-sahabat kalau tengok peperangan lama, kubu dia nak buka pintu bukan senang, sebab ianya ketat, ianya susah. Ini bukanlah macam pintu rumah kita. Maka pada waktu itu dia bunuh semua kebanyakan musuh dalam tu, dan dia berjaya buka pintu kubu tentera Musailamah. Lalu bergelimpangan mati semua tentera Musailamah, orang-orang murtad tersebut, sehingga kawasan itu dikenali daripada awalnya hadiqah, taman, dikenali sebagai hadiqatul maut, taman kematian. Inilah keberanian luar biasa Bara' bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sangat dahsyat keberanian dia, abang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu banyak yang kita boleh belajar, banyak yang kita boleh belajar daripada keberanian para sahabat. Kita nak jadi seperti mereka mungkin sukar, tapi kita nak ambil semangat mereka, pengorbanan mereka, keberanian mereka pada waktu itu, sikap mereka. Moga-moga kita boleh mencontohi mereka. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Banyak lagi sebenarnya kisah keberanian Bara' bin Malik yang dibawa oleh Dr. Rifan Bashar. Namun kita akan sambung kemudian insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.